kali keempat kan kita punya program kan. Sebelum ni 2 kali dengan Coach Nisa, sekali dengan Bang Faz, and then ini yang kali yang keempat. Okay, kalau dengar suara saya kita type hari ni 2606. 2606. Mana dekat anda dengar suara saya dengan sangat jelas. Alhamdulillah, ramai. Dah 33 partisipan. Telefon. Okey, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi masuk ke dalam sisi book review kita pada malam ni. Okey, hari ni kita nak kupas dengan lebih lagi buku yang bertajuk Kapal Terakhir di Dunia episod 1 daripada pengarangnya Temeh Abdullah. Betul tak sebutan saya Temeh Abdullah tu? Okey. Jadi Temeh. Temeh Abdullah. Okay, so saya pas kepada Coach Nisa lah untuk lebih lanjut lagi tentang buku yang ingin dikupas pada hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam semangat 26 hari bulan Jun 2021. Apa khabar semua? Harap semua masih dalam keadaan cergas, sihat, bertenaga. So kita ada kekangan sikit awal tadi nak masuk tapi Alhamdulillah. Jadi siapa yang ada buku ni kat tangan? Siapa yang ada buku Kapal Terakhir di Dunia? Saya tengok siapa ada. Ada yang dah beli ke? Ada yang dah beli ke? Lepas kita bagi tahu mungkin memang dah ada dekat rak kat rumah. Lepas ni baru nak add to cart sebab ramai yang tergoda setiap kali kalau ada buku yang di-review. Buku ni siapa yang add to cart sekarang, tolong siapa yang nak belilah kan, boleh add to cart sekarang. Buku ni baru je restock balik. Lepas sebulan lepas dia sold out. Dan kalau awak dah siapa yang beli yang baru nak check out untuk baru malam ni nak check out, anda akan dapat yang cetakan kedua lah. Kak Aisyah boleh tu nak tambah lagi. Tak apa guys, insyaAllah cukup sempat masa nak beli. Okay, so buku ni baru je, diorang Iman baru je restock. Okay, saya tak ada slide malam ni, disclaimer, saya tak ada slide malam ni. Sebab ada kekangan beberapa perkara, jadi saya tak boleh nak buat slide tu. Dan saya rasa kalau saya buat slide pun dia terlalu simple tu, yang banding dengan Bang Faz punya slide. Okay. Sebab masa pun dah lanjut, mungkin saya boleh teruskan dulu. Okay. Okay. So siapa yang ada buku ni, tahniah. Sebab tak silap saya, waktu pertama kali pre-order hari ni genap sebulan buku ni buka pre-order. Buku ni buka pre-order 26 hari bulan Mei. Buku ni paling baru, paling fresh sekali. 26 Mei dia buka pre-order seminggu. Hari pertama pukul 9 pagi tau. 9 pagi, pukul 10 sold out. 9,000 pertama. Sebab target time Mei waktu tu adalah 9,000. Siapa yang order 9,000 buku ni, dia ada 2 set. Episod 1 dengan episod 2. Ni episod 2. So dia datang macam ni lah together. So 9,000 pertama buku ni akan dapat batch. Batch untuk ada 3 batch. Dan dapat satu je lah, sama ada batch biru, kuning ataupun hijau. Okay. Saya tak dapat Abang Faz, saya baru nak cerita kesedihan saya ni. Okay. Saya cerita dululah sebab kenapa saya tak dapat 9,000. Saya pagi tu saya ada buat benda lain. Tak saya ada kelas ganti pukul 9 dan saya terlupa hari tu diorang buka pre-order. Jadi waktu saya check out masa tu dah pukul 10. Pukul 10 tu pun saya, sebab pukul 9 website crack. Diorang semua susah nak buka. Dalam 9 lebih macam tu berpusu sebab dia ada 2 cara, sama ada order direct to website waktu tu ataupun order dengan diorang punya agent. Jadi agent pun dalam masa yang sama diorang pun berpusu untuk dapatkan batch tu. Jadi saya lah antara manusia yang tidak berrezeki mendapat batch tu, tapi tak apa pun. Kawan saya dapat batch warna biru. Okay. Macam biasa sebelum kita pergi lanjut tentang cerita Kapal Terakhir Dunia, sebenarnya saya tak terfikir pun nak review buku ni. Padahal hari Selasa tu saya dah cakap dengan Kozai, apa ni nak review ni, banyak sangat ni buku, tak tahu buku mana satu nak review. Lepas tu
Lepas tu saya dah bagi lah berapa buku. Lepas tu coach saya pun dah bagi senarai buku-buku. Lepas tu saya cakap macam ni lah. Kita buat buku ni. Dan akhirnya pada hari Khamis atau Jumaat untuk kita confirmkan buku apa, saya pilih buku ni yang tak ada dalam senarai hari Selasa tu. Jadi saya pun tak tahu kenapa, mungkin rentetan daripada Tenggelamnya Kapal by the Wind tu lah. So saya rasa macam menarik nak sambung cerita kapal ni. Kita boleh tengok berapa lama kapal ni berlayar. Okay. Tadi saya ada baca Kak Ayu punya komen dekat Facebook Bang Faz cakap anak Kak Ayu yang baca kan. Okay. So saya nak cerita dulu siapa Temel Abdullah ni. Okay. Saya nak bagi saja je lah open. Siapa tahu kenapa agak-agaknya penulis ni nama dia Temel Abdullah? Siapa? Apa dia? Orang Perak ke Temel? Siapa tahu kenapa? Sebab nama sebenar dia bukan ni dan dia tak pernah disclose nama sebenar dia. Tapi tak silap saya, okay, hampir tepat, orang Kelantan. Betul, dia memang orang Kelantan. Pandai Z. Dia tak pernah disclose nama sebenar dia tapi dia disclose nama best friend dia. Ada tu siapa ke? Okay, nama manja. Okay, so Temel ni kalau orang Kelantan Temel tu saya kan? Saya. Jadi Abdullah saya. Abdullah ni maksudnya hamba Allah kan? So saya hamba Allah. Tu je dia punya simbolik. Dia kata dia tak nak pakai nama dia dan semudah itu sahaja dia bagi nama pena dia. So kalau jadi penulis ni tak senang nak pilih nama kita, sama ada kita nak pakai nama betul ataupun nama pena kita kan. Macam saya pun saya pakai nama pena saya tak pakai nama betul pun bahaya. Macam tu. So mungkin saya rasa dia pun ada sebab dia sendiri kenapa dia pakai nama ni. Okay. Temel Abdullah ini berasal daripada Kelantan. Dia ada seorang sahabat baik bernama Ahmad. Dalam setiap novel, bukan dalam setiap siri yang dia tulis, sebab Temel bukan tulis fiction, tapi buku ni buku fiction. Dia menulis tentang buku bukan fiction, buku motivasi dan juga buku saya kira travelog. Dia bukan travelog pun, dia just satu pengalaman yang dia kongsi tentang kehidupan dia dan bagaimana dia boleh menjadi sampai tahap ni. Okay. Jadi buku dia yang paling popular sebenarnya adalah siri jalanan. Siri jalanan ada 4. Pelukis jalanan, arkitek jalanan, kemudian signature jalanan dengan lagi satu saya tak ingat. Dan saya tak ada 4 buku tu dekat sini. Sebenarnya saya nak review buku-buku tu tapi tak ada sebab semua orang pinjam. Dan menariknya saya tak ingat siapa yang pinjam. Jadi saya sampai sekarang tengah cari siapa yang pinjam buku saya ni. Saya tak jumpa. Okay, tak jumpa. So saya pun macam okay, tak apa. So yang ada buku pada tangan saya adalah ketika ini adalah buku ni lah. Buku Kapal Terakhir Dunia. Buku yang baru saja keluar. Baru sebulan di pasaran. Dan ini buku yang saya kira percubaan ketiga. Percubaan ketiga dia menulis bukan fiction. Okay. Sebelum ni dia menulis buku bukan fiction. Bila dia menulis buku bukan fiction, dia telah beri impak yang sangat-sangat besar dalam saya kira remaja dan juga golongan dewasa. Kenapa saya kata remaja? Sebab peminat Temel ni, dia banyak daripada golongan remaja. Saya tak nafikan. Waktu saya kenal dia pun zaman saya belajar. Bila kita belajar dekat universiti, kita tahu satu buku bagus, kita share dengan kawan kita. So dia akan berpusing-pusing. Jadi saya tak ingat berapa ribu orang dari seluruh Malaysia termasuk daripada Indonesia datang ketika Temel punya first time dia buat meet and greet. Dia tak pernah reveal muka dia. Jadi waktu meet and greet tu dia pakai spek mata hitam dengan face mask. Okay, waktu mana-mana kalau boleh tengok dia punya Instagram ke, dia punya Facebook ke, dia punya Twitter, semua gambar dia blurkan. Dia memang tak pernah tunjuk dia siapa. Dia kata dia berpegang, dia tak nak tunjuk dia siapa, dia takut orang tahu ya. Sangat misteri lah. Kalau saya sendiri pun sampai sekarang saya cakap kalau dia nak buka topeng dia ke, dia tak nak tunjuk kat orang dia siapa pun, saya tak berapa setuju juga. Saya rasa biar dia kekal misteri.
Betul, dia ada bergambar dengan Agung sebab dia buat lukisan portrait tu, dia bukan buat portrait, dia buat lukisan gambar Permaisuri Agung ketika lantikan beliau. Lepas tu dia hantar karya dia ke istana. Dia bukan, dia post dekat Instagram je waktu tu. Dia post kat Instagram je, lepas tu Permaisuri Agung nampak, lepas tu aduh mampas. Aduh, saya tak boleh tahan gelak yang ni. Maafkan saya. Okay, mula-mula dia post gambar dekat Instagram je, yang dia lukis tu. Kemudian Permaisuri Agung nampak dan beliau dipanggil ke istana. Itu istimewa dia, sampai queen kita pun kenal dia. Dia sangat istimewa. Pernah ketika setelah berapa tahun dia viral di Malaysia, sekitar tahun 2017-2018 tu, Media Prima TV3 dalam berita buletin utama datang ke kota London bertemu dengan beliau sendiri, interview dia sendiri semua. Macam mana dengan macam mana dengan aduh, saya kena off chat ni, tak boleh. Aduh, asal nampak je. Aduh, okay. Last kali dia pergi interview TV yang tu lah, dan waktu tu lah makin ramai peminat beliau. Saya juga salah seorang. Tapi itulah, orang popular ni saya kira kenapa dia perlu sembunyikan dia punya identiti yang sebenar. Orang popular dia ada satu masalah dia. Bila dia ada peminat dia akan fanatik dengan dia. Jadi peminat dia akan mengagungkan dia seolah-olah dia lah tak ada buat salah. Itu dia. Itu yang saya rasa menyebabkan beliau akhirnya, betul, the correct word is tapsuk. Akhirnya beliau memilih untuk berdiam diri. Tapi saya tak nafikan, kalau nak banding penulis kaya, sebenarnya kalau Temen ni declare, dia memang kaya. Dia apa saja yang dia keluarkan semua sold out dan dia ada figure dia sendiri. Contoh macam dia punya planner, tahun pertama dia buat untuk 11,111 satu-satu. Tahun kedua dia buat dua-dua. Tahun ketiga tak ada. Dia kata kalau dia buat tiga-tiga, confirm semua orang berebut dan dia tak nak benda tu berlaku. Sama macam buku-buku dia yang lain. Sebab tu dia ambil masa gap untuk berhenti a few. Tapi sebelum tu untuk siri jalanan, kalau sesiapa nak baca latar belakang Temen ni, saya suggestkan untuk baca siri jalanan. Itu memang sangat-sangat bagus. Bagaimana seorang anak muda yang gagal mendapatkan beasiswa terbang dengan duit poket dia sahaja, sambung belajar dekat United Kingdom, survive hidup dekat sana, sampai yang dia boleh makan waktu tu nasi sahaja, kosong. Tapi itulah dia bercerita, siri jalanan tu dia bercerita tentang dia punya kisah kehidupan lah, daripada dia kecil sampai dia besar. Betul, jual buku je. Okay. Sekejap, saya baca dulu komen-komen saya terlepas ni. Macam Datuk Izaman buat sekarang, follower dia saya tak baca je, merepek je. Okay, itu sedikit sebanyak tentang Temen Abdullah. Saya tak buat slide sebab kalau saya buat slide, saya tunjuk gambar saya bergambar dengan dia. Gambar pula selfie kan. So saya tak nak tunjuk gambar saya, tak nak tunjuk gambar itulah. Tapi mengenali beliau memang sangat-sangat rendah diri orangnya. So kalau dia adalah Banjet sebenarnya, mungkin Banjet boleh cari gambar saya selfie dengan Banjet. Ada tak? Kalau ada bukti tu, okay. Boleh jadi. Okay. So, buku Kapal Terakhir di Dunia, ada 2 buku kat sini. Yang dah diterbitkan 2 buku. Setelah saya baca buku yang pertama, saya amat yakin bahawa akan ada buku kedua. Buku kedua maksudnya ada buku yang akan diterbitkan lagi. Sebab jalan cerita dia tak habis. Mengenali cara penulisan Temen ni, dia menulis bahasa dia sangat-sangat indah. Itu yang saya tak boleh nafikan. Dari sudut tata bahasanya, dari sudut kosakatanya, dari sudut penggunaan kata dan meletakkan ayat pada menerangkan satu situasi, saya rasa dia sangat win. Dia dah menulis banyak juga, 4, 6,
10 betul, 10 buku. Dan 10 ni dalam masa 5 tahun ni saya kira, daripada tahun 2015 sampai sekarang 6 tahun lah. Dan banyak lagi buku yang beliau kalau boleh nak buat, tapi sebabkan dia tahu orang akan berebut dapatkan buku dia, dia tak nak benda tu. Sampai dia dah pesan dah, kalau boleh, kalau tak ada duit nak beli buku dia, jangan berlapar. Pinjam je dengan kawan-kawan. Tu syarat dia. Dia cakap dah, kalau student, jangan beli buku dia. Simpan duit tu untuk belajar. Pinjam je dekat library. Dia akan cakap macam tu. Pinjam buku Nisa. Tapi bagi tahu Nisa cepat lupa siapa yang pinjam buku Nisa. Tu yang tak balik-balik buku saya tu. Okay. Saya tak baca lagi episod kedua. Saya baru baca episod 1. Episod 1 ni, siapa yang ada buku ataupun siapa yang pernah tengok gambar dia, nampak tak kat sini ni bentuk kapal. Inilah bentuk kapal yang digambarkan oleh Tomei. Bentuk dia sfera. Dia bukan bentuk sfera, dia bentuk dia macam separuh bulatan macam tu. Kapal ini bernama Bokor, B-O-K-O-R. Okay, saya baca belakang ni untuk semua orang dengar. Bokor, sebuah kapal besi gergasi yang asalnya dicipta untuk menghadapi bencana hujan tahi bintang, menjadi satu-satunya tempat manusia berlindung. Meski terasing daripada ancaman dunia luar, penghuninya telah dijangkiti pelbagai jenis penyakit dan diasingkan mengikut sektor masing-masing, termasuk Arya dan adiknya. Namun, kondisi adiknya lebih parah dan memerlukan rawatan segera. Beban Arya semakin terasa apabila bapanya sendiri tidak pernah mempedulikan mereka berdua. Arya yang hidupnya hanya demi Bokor dan keluarganya, kian teruji apabila bapanya pula didapati telah melanggar peraturan. Dia dilema antara kepentingan manusia atau keamanan seluruh manusia. Kepentingan keluarga atau keamanan seluruh manusia. Ketika konflik kian muncak, Arya tersedar sesuatu tentang kehidupan dalam Bokor, iaitu sentiasa ada harga besar yang harus dibayar demi kesetiaannya. Okay, lepas tu dia quotes-unquotes kat sini, kau perlu pilih siapa yang perlu kau perangi, Arya. Okay, jadi dia punya kat depan ni, kat sini dia kata ada yang perlu dikorbankan untuk terus hidup. Okay, sedikit spoiler. Kapal ini tidak tenggelam. Ni sangat penting ya, semua orang tanya saya, kapal ni tenggelam ke tak? Kapal ni tak tenggelam. Dalam setakat ni lah, setakat dalam buku 1 yang saya baca, kapal ni tak tenggelam. Dan so far yang saya baca dalam buku, saya belum boleh baca lagi buku 2 ni pun belum tenggelam. Okay, jadi apa sebenarnya buku ni ceritakan? Buku ni ceritakan tentang sebuah kapal dan kehidupan di dalam kapal tu. Bayangkan satu ketika nanti Malaysia ini dihujani dengan hujan meteor. So tak ada lagi hidupan yang selamat. Jadi yang terselamat dan meneruskan spesies manusia itu hidup dalam kapal ni. Jadi diorang ada 3, saya cerita dulu dalam kedudukan kapal tu. Kapal tu bentuk sfera macam tu kan, separuh sfera. Kemudian dia ada 3 aras. Aras atas, aras tengah dengan aras lantai. 3. Tetapi di aras lantai ni ada 3 sektor. 1 sektor biru, 1 sektor hijau, 1 sektor kuning. Okay. Cerita dia memang seakan-akan macam cerita Mat Salleh yang banyak tu. Yang kita boleh nama mungkin macam Noah Ark, macam apa lagi ya. Ada banyak lah yang rata-rata komen, rata-rata review mengatakan bahawa mungkin teman ni terinspirasi daripada cerita-cerita tersebut. Tetapi saya kurang pasti sebab teman ni tak pernah bagi tahu daripada mana datang inspirasi tu. Okay, jadi saya cuma betul Kak Aida. Bokor itu sama dengan dulang. Saya suka teman ni, dia suka ambil tentang benda yang berasal daripada Melayu. Macam buku sebelum ni, buku Empire, buku pertama fiksyen beliau, bercerita tentang penunggang arma, tapi dia menekankan tentang kehidupan selepas akan datang juga, masih masa hadapan yang mana tiada lagi Malaysia ketika itu. Buku tu nanti kita cerita. Tak nak cerita buku tu, tapi kita nak cerita buku ni dulu. Okay, so
So tadi ada 3 sektor kan, tapi dalam buku pertama dia fokus tentang sektor biru sebab watak utama dia berasal pada sektor biru. Sektor biru ni siapa? Okey, kita cerita tentang sektor. Tadi ada aras, 3 aras kan? Dah tahu 3 aras, aras atas, aras tengah, aras lantai. Okey, siapa yang duduk aras lantai? Yang duduk aras lantai ni adalah mereka-mereka yang berpenyakit. Mereka-mereka yang menghadapi penyakit-penyakit tertentu dan dibahagikan mengikut sektor. Sektor biru mostly sakit kulit. Lepas tu ada sektor hijau dan sektor kuning. Dalam buku pertama tidak menyentuh sangat penyakit apa yang dialami oleh sektor hijau dan sektor kuning, tapi dia tekankan apakah sektor tersebut lakukan untuk meneruskan kelangsungan hidup di dalam Bokor. Okey. Kejap Okey. Sebab buku ni bercerita tentang sektor biru. Jadi saya terangkan sektor dulu. Sektor biru adalah berkaitan dengan perikanan. Sektor kuning berkaitan dengan teknikal, benda-benda electrical, benda-benda engineering, dan sektor hijau berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan lah. Okey. Jadi tetapi sektor yang terbahagi 3 ni hanya wujud dalam aras lantai saja. Dia tidak wujud di aras tengah dan juga aras atas. Diceritakan bahawa aras atas itu adalah tempat yang pelindungannya terlalu nipis. Dinding-dindingnya terlalu nipis dan boleh menerima ancaman yang lagi dahsyat berbanding dengan di aras lantai. Sebab aras lantai ni dinding dia dinding besi, tertutup, kedap. Dia macam memang 100% macam pusat kuarantin yang dibahagikan ikut sektor. Sektor biru sakit ni, sektor hijau sakit ni, sektor kuning sakit ni. Dan yang dia buat adalah bahagikan penyakit ikut jenis, ikut sektor tu. Kemudian gerak kerja pun masih ikut sektor tu. Okey. Sebabkan buku ni hanya watak utama di dalam sektor biru, jadi dia memperincikan bagaimana rupa bentuk kapal tersebut. Macam orang kata world building, saya tak ingat the correct word for it. Jadi dalam kapal tersebut diceritakan macam mana bentuknya, bagaimana keadaan rumahnya, siapa yang tinggal di situ, penyakit jenis apa yang diorang alami. Okey, jadi organisasinya bagaimana. Okey, jadi pada awal bab dia fokuskan untuk kita faham dulu perincian suasana tu. Itu yang berlaku pada buku pertama. Jadi kalau nak bercerita tentang plot buku, sebab kalau orang baca fiction, orang nak tahu plot, orang nak tahu watak dia strong ke tak, orang nak tahu watak dia bagus ke tak. Selalu orang baca fiction sebab tu. Tapi kalau kita dah biasa baca penulisan Termeh, kita tidak akan mempersoalkan tentang plot sebab Termeh dia bukan makanan dia buku fiction ni, tapi dia cuba. Tu satu yang perlu ni lah diambil berat untuk penulis begini. Jadi dari segi plot, ceritanya agak slow. Saya tak tipu. Dia slow sikit, dia lambat sikit. Penekanan terhadap watak utama tu habis di hujung. Kiranya dia bersambung pada buku kedua. Itu sedikit spoiler lah. Sebab tu akan rasa tak puas bila baca, mesti nak sambung baca lagi. Okay. So tadi kita bercakap tentang sektor kan. Okay. Dekat bawah ada 3 sektor. Sektor tu yang menariknya, okey macam kita beli belah, so kita akan guna sistem, dulu kita guna sistem barter. Apa yang kau ada dengan aku ada kita tukar. So sekarang kita guna mata wang. Mata wang ataupun kita guna mata wang lah. Emas pun kita tukar dengan mata wang supaya kita boleh guna kan. Okey. Jadi di dalam buku ini, di dalam kapal Bokor itu sendiri, mereka menggunakan upah. So nak makan dengan nak minum kena kerja buat kerja. So dalam sektor biru, diorang ni kan perikanan. So diorang keluar berburu nak dapatkan ikan. Dapatkan ikan, sumber protein untuk kapal. Yang diorang dapatkan tu bukan untuk diorang, tapi untuk seluruh kapal, untuk seluruh Bokor. Jadi peraturan dalam Bokor adalah apa yang diorang dapat tu perlu dikongsikan dengan seluruh manusia. Sebab ditekankan lagi sekali untuk diorang kan, tekankan bahawa kenapa dia tak ada sektor yang hebat, dia tak ada manusia mana yang paling agung, dia tak ada. Yang dia ada adalah kita spesies manusia terakhir. Kita yang kena bertahan untuk memastikan bahawa kelangsungan hidup manusia. Sebab awak adalah spesies yang berjaya survive dalam dunia ni. Jadi buku ini sebenarnya menceritakan tentang survival skill.
Bayangkan kita makan ikan, ni seronok nak cerita. Kita makan ikan, sama ada seekor ikan tu atau macam ikan kembung seekor lah macam tu. Ikan selam macam seekor macam tu. Tapi diorang bila dapat ikan, diorang kena lapah ikan tu siang semua, kemudian masukkan dalam mesin pengisar, akan hancurkan dan diorang akan proses menjadi cube. Dan cube tu lah yang diorang akan makan. Itu cara makanan diorang. Dan dia bukannya dah lapar-lapar tu, dia bukan macam nelayan pergi laut, keluar kapal kan, pergi laut, cari ikan, balik bagi anak makan, tak. Dah kerja, semua dah siap lapar, tak ada siapa boleh bawa balik ikan segar kat rumah. Hanya, betul, cube tom yum, digambarkan macam cube tom yum. Okay, so dia bukan cube tom yum Bafas, cube ikan bilis. Sebab asal cube tu adalah ikan kan, so dia rasa cute macam tu. Jadi cara diorang makan pun diorang kemam dalam mulut ataupun letak dalam air. Dia macam tu. Tak ada siapa dibenarkan untuk bawa ikan segar. Kiranya macam kita pergi pasar macam Bafas tadi kan. Nampak penuh kat timeline saya. Pergi pasar ini. Pergi pasar, beli ikan, bawa balik rumah, masak. Dia tak ada perkara tersebut. Yang dia ada, apa yang dia perlu jadi pemburu. Kemudian untuk sektor perikanan lah. Sektor biru ni jadi pemburu, bawa balik hasil, dah lapar semua, diorang akan proses, kemudian dia akan makan. Okay. Sepanjang saya baca buku pertama ni, yang saya nampak yang diorang consume ada 3 benda. 1, cube protein, 2, cube sayur-sayuran, cube fiber. Yang itu pun ehsan daripada sektor hijau. Kemudian yang terakhir adalah air. Okay. Kita minum air bersih kan, air jernih. Okay. Digambarkan air yang diorang minum itu tak pernah jernih. Dan tak ada manusia pun dekat sektor biru tu yang pernah nampak air jernih. Bayangkan walaupun diorang itu, yelah sebab diorang duduk dekat aras bawah penyakit kan, diorang tak dapat sumber air bersih tu. Dan air tu perlu dicatu. Kiranya lepas keluar daripada berburu tu balik dapat upah. Upah dia dipanggil upah makan dan minum. Upah tu adalah paket-paket cube tu dengan tabungan air. Dia balik letak kat rumah. Okay. So kemudian diceritakan lagi air yang diorang bawa balik, yang upah tu kan, air tu tidak sejernih, air tu keruh. Tapi ada satu mata air di kawasan pentas mereka, dia gelar sebagai air harapan. Air harapan ni dia turun daripada pipe dan air tu juga tidaklah sesuci macam air yang kita minum. Dia tidak akan jernih macam tu. Mungkin colour dia macam aloy. Aloy bubur, belum tambah timix kan. Yang tambah timix tu mungkin yang dia bawa balik upah dia tadi tu. Okay. Jadi tiga sumber utama tu saja yang diorang consume. Kalau dapat, okay. Yang dapat makan mix fiber tu, yang dapat makan cube hijau tu, hanya pemburu saja. Mereka yang duduk dalam sektor tu bukan sekadar pemburu saja, dia ada juga orang biasa, tapi semua ada penyakit. So dia ada orang biasa, lepas tu dia ada macam golongan homeless, kemudian dia ada satu golongan yang dipanggil batu. Saya pun wondering kenapa batu, sebab dia kata kan kapal kan, dia kan kapal. So kalau kau tu tak berguna, kau tu batu memberatkan kapal. So panggilnya batu. So saya pun batu, tapi yalah itu penulis punya ni kan, batu. Jadi yang menariknya batu ini adalah mereka yang berusia lebih kurang 45 tahun ke atas. Siapa batu kat sini? Sebab diorang batu 45 tahun ke atas sebab dalam kapal 45 tahun ke atas ni dah consider tua yang tak boleh survive. So kalau dia boleh survive, hebatlah dia. So panggil batu. Okay. Jangan risau, semua orang bukan batu. Kita masih muda. Okay. Okay, jadi ada satu watak dalam cerita ni, nama dia Niha. Niha ini jiran kepada Arya. Arya watak utama novel ni. Niha ni dah berusia kurang lebih 50 tahun lebih. Dia digambarkan macam Niha ni nenek tua tau. Jadi semua orang panggil Niha ni batu lah sebab dia memang tua kan. Okay,
bila diceritakan tentang Niha ni, ada satu perkara yang amat unik. Niha ni dia suka macam dia cakap orang tua yang nyanyuk tu kan. So Niha ni selalu cakap, dia lah yang hebat. Patutnya semua orang dengar cakap dia. Patutnya tak payah dengar cakap Bokor. Okey. Tadi saya baru cerita tentang manusia-manusia yang ada dalam Bokor. Itu baru di sektor sektor biru. Okey, tapi kita belum masuk lagi kepada aras tengah dan juga aras atas. Yang mendiami aras atas adalah manusia suci. Manusia suci ni bukan sebab dia suci Manusia suci ni sebab sebab darah dia tu suci daripada penyakit. Dia tak ada penyakit. Bila tak ada penyakit, diorang ini adalah spesies yang perlu dilindungi supaya diorang tak terdedah dengan penyakit. Jadi diorang duduk di aras tengah. Dan diorang takkan ambil tahu tentang, diorang takkan pernah dapat duduk dekat aras lantai dan diorang takkan menjenguk ke aras atas. Diorang hanya duduk di aras tengah dan diorang ini adalah spesies ataupun kumpulan manusia yang dijaga elok supaya terus meneruskan kehidupan spesies manusia dan melahirkan lagi zuriat manusia macam tu. Okey. Aras atas didiami oleh pemimpin lah. Pemimpin dalam Bokor digelar sebagai Tuan Yang Suci. Nama dia Tuan Yang Suci. Okey. Tuan Yang Suci, ada sesuatu yang menarik saya discover dalam novel ni. Tentang agamanya. Agamanya sangat menarik. Okey, kita mesti expect diorang ni semua agama Islam kan, macam kalau baca lah. Okey, tak, agama dia yang menarik. Diorang bertuhankan Bokor ni. Dia panggil sebagai roh Bokor. Roh Bokor. Jadi cara mereka menyembah adalah dengan di dinding-dinding kapal ada lukisan gambar Bokor. Jadi diorang akan pergi dekat situ, berdoa dekat situ, meminta bantuan Bokor di situlah. Dan Tuan Yang Suci tu dia yang memimpin tu mereka daripada keturunan yang sama. Jadi kalau lepas Tuan Yang Suci tu mati, anak dia lah yang akan ambil alih untuk menjaga keamanan Bokor ni. Jadi orang duduk di aras atas. Okey, menariknya walaupun mereka ni semua penyakit, bukan bermaksud mereka ni tak boleh sembuh tau. Untuk sembuh, mereka ada kota penyembuhan yang mana kalau lahir dah duduk dekat sektor biru tu, nanti dia akan cakap kita ada kota penyembuhan disebabkan sumbang bakti kau kepada Bokor, maka kau diberi kota penyembuhan yang mana dia akan naik ke aras tengah dan akan mendapatkan rawatan dan juga proses penyembuhan. Bukan maksudnya diorang tak boleh sembuh. Waktu kat bawah ni diorang survival je. Diorang dah sakit kan, diorang survival je. Yang diorang ada krim tahan sakit je. Sapulah sebab diorang penyakit kulit kan. So sapu itu saja yang diorang ada. Yang lain nak dapat vaksin kan, kota nak dapat vaksin tu kan. Kena berbakti dulu dekat Bokor. Apa sumbangan nak dapat vaksin. Macam tu dia punya jalan cerita. Waktu saya baca, saya rasa macam yang ni kena sangat dengan Malaysia ni. Sekarang ni kita tengah pandemik. Kereta lapar tak ada. Diceritakan watak utama ni sebab dia ada adik kan. Adik dia kecil sakit lagi teruk pada dia. Dia terpaksa potong cube tu bagi 2 untuk adik dia dan dia. Kalau tak, dia orang susah nak survive sebab bekalan makanan tak cukup. Sebab dia ada sukatan kan. Memang dia catu semua makanan dia. Jadi dia kena dengan realiti keadaan kita sekarang. Bagaimana kita dalam keadaan pandemik yang sakit semua di kuarantin. Dia hantar kat bawah, duduk kat aras lantai tu, kau survive lah. Dan paling menyentuh hati saya, akhirnya hampir separuh, bukan separuh lah, sebahagian daripada penghuni di sektor biru ni memilih untuk membunuh diri kerana tak boleh survive. Sangat relatable dengan masyarakat sekarang. Hari ni sebab tak boleh nak survive tu, diorang pilih to end the pain in that way. Itu cara yang berlaku dalam Bokor. Dalam aras lantai, sektor biru to be specific. Kemudian dia ada lagi yang homeless kan. Yang homeless ni diorang akan duduk tepi lorong-lorong. Samalah macam lorong-lorong yang ada dekat Kuala Lumpur ni. Keadaannya sama. Batu ada 2. Sama ada batu nak survive atau kalau batu nak survive, batu kena jadi tukang bagi belut makan. Dia pekerjaan paling hina dekat sektor biru, jadi tukang bagi belut makan.
Belut ni tahu tak dia bagi makan apa? Dia bagi makan najis sebenarnya. Najis-najis manusia kat situ. Dia bagi makan belut tu. Dan belut tu adalah sumber terakhir yang diorang akan konsum untuk makan. Kalau dah tak ada makanan lain, hasil tangkapan tak cukup bagus, maka belut tu lah yang diorang akan makan. Okay. Saya boleh cerita sampai situ je untuk episod 1 sebab dia akan bersambung pada episod kedua. Apa terjadi kepada Arya sebenarnya? Siapakah dia? Siapakah bapanya dan apa sebenarnya tugas fungsi dia? Belut jadi cube. Semua jadi cube. Okay. Okay. Yang kita boleh kaitkan, apa yang sebenarnya kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita hari ini? Ketika saya baca buku ni, saya baru je habis baca buku ni dan saya pun tak sangka lah, selalunya saya baca cepat je. Mungkin agak lama untuk saya ambil sebab sebelum saya baca, sebelum saya baca, saya baca doa satu, ya Allah terangkan hati aku untuk mengetahui apa benda sebenarnya yang nak disampaikan dalam ni. Okey, kemudian bila saya baca, saya masih tak faham kenapa cerita itu disampaikan sebegini. Jadi saya mulalah baca review pembaca lain, saya bersembang dengan beberapa orang kawan dan akhirnya kami melihat cerita ini dari sudut politik, ekonomi dan juga sosialnya. Okey. Hari ni sebenarnya saya tak tahulah, saya muda kan, saya bagi tahu disclaimer awal. Saya muda, saya masih tak tahu banyak tentang Malaysia. Akan tetapi dari sudut ekonomi, saya percaya masyarakat yang duduk dalam M40 adalah tulang belakang sebenarnya. Okay. B40 perlu, M40 perlu, T20 perlu. Okay. Kenapa saya pembahagian kepada dari sudut ekonomi? Sebab saya belajar ekonomi. Itu saja. Saya tak boleh bagi sudut pandangan politik di sini. Dan saya tak nak bercakap pun tentang tu. Okay. Bila saya melihat dari sini, mereka yang berada di aras lantai ini, terutama di sektor-sektor ni, selain daripada mereka survive nak hidup, mereka cuma nak ubah nasib diorang. Kalau dia rasa, kalau selamanya dia akan duduk di sektor biru itu, apa yang diorang akan cuba untuk ubah hidup diorang? Okay, macam Arya, dia sangat beruntung sebab dia ada ketangkasan. Kerana apa? Kerana dia adalah anak kepada pemburu legenda. Bapa dia seorang saja berjaya menangkap 4 ekor paus. Okay. Jadi itu kehebatan Arya lah mungkin sebab network dia. Tetapi bagi Arya disebabkan keegoan bapanya, mereka tidak dapat kuota untuk kesembuhan tu. Jadi selamanya dia kekal di situ. Jadi dia bertanya pada diri dia, apa yang dia nak buat? Adakah perlu dia duduk di situ selamanya ataupun ni menarik. Bapa dia bukan presiden tim Ustaz. Kalau bapa dia nak banding level kita, assistant je bapa dia tu. Presiden tim ada satu. Ada seorang presiden tim, lepas tu ada anak presiden tim. Okay. So presiden tim kita panggil dia Chief. Panggil Chief tau. Okay. Jadi dia punya networking dia ni macam orang kenal dia sebab bapa dia. Tapi bapa dia sejenis yang egois. Bila bapa dia ni buat ikut suka bapa dia je, jadi dia mempersoalkan adakah satu hari nanti dia ingin besar seperti bapa dia? Adakah jika dia diberi peluang untuk menjadi orang yang hebat ataupun menjadi seorang pemburu yang legend macam bapa dia, adakah dia akan melakukan kesilapan yang sama? Itu soalan kepada diri dia. Ya betul, nama ayah dia VUK. Okay. Spoiler, siapa yang belum baca, saya takkan cerita apa yang jadi dengan Vogue. Okay. Tetapi macam presiden tim tu, okay, Chief dia tu cakap lah, kalau Vogue ni tak ego, dia sendiri akan jadi presiden. Tapi sebab dia ego, dia nak ikut kepala dia je. Dia rasa apa dia buat betul. Dia lah manusia paling hebat sekali. Jadi saya fikir lah waktu saya baca kan. Kita waktu kita dalam journey ni, dalam journey kita, TKO kita ni, baik journey kita nak kurus, baik journey kita nak sihat, baik journey kita nak mencapai semua matlamat kita dalam herbal life, saya fikir satu benda. Kalau kita ada kehebatan, kita ada hebat, kita ada kuasa, kita ada kemegahan, orang kenal kita ada voice semua, tapi kalau kita ada ego, dia akan mencaraskan semua benda, tak ke mana. Itu yang berlaku dalam Boko. Dan satu lagi benda yang paling penting, orang dalam Boko tu cakap, lagi satu kalau pandai
pandai kecek manusia, pandai jilat manusia, cepatlah naik. Dia cakap macam tu. Tapi sebenarnya watak Arya tu cakap lah, takkanlah selamanya dengan ego, dengan kuasa dia akan berjaya. Takkan itu sahaja jalan untuk dia selamatkan adik dia. Takkan itu sahaja jalan dia untuk selamatkan sektor dia yang terus berpenyakit seperti itu. Jadi Arya ni digambarkan anak muda berusia sekitar 16 tahun dan dia dikelar sebagai seorang remaja. Okey. Dalam sinopsis yang belakang ni dia cakap kan dia dapati ayah dia langgar peraturan. Okey, ayah dia bawa balik ikan segar. Dan dia tak tahu, bagi dia anak muda yang dah diasuh bokor ada peraturan. Kau kena ikut peraturan kau kalau kau nak sembuh. So dia kena pilih nak selamatkan bapak dia ke ataupun dia nak tegakkan kebenaran. Jadi dia pilih untuk tegakkan kebenaran. Dia report ayah dia dekat pegawai atasan, dekat askar dan akhirnya bapanya tak sempat bapanya ditangkap, sesuatu telah berlaku. Sesuatu yang telah berlaku dan akhirnya membawa Arya ni berfikir. Dalam hidup dia kena buat keputusan. Walaupun dia muda, tapi kalau dia tak buat, dia kena pilih satu je. Ada dua jalan, dia kena pilih satu je. Sama ada dia nak pilih keluarga dia atau nak pilih selamatkan negara dia. Macam kita kena decide tau. Hari ni kita kena decide nak apa. Kalau kita tak decide, hanya sekadar ikut follow the flow, kita mungkin akan jadi batu. Dah usia 45, terus orang consider kita batu. Padahal semua orang nak forever 24. Kan? Jadi bila saya baca, saya kaitkan dengan isu masyarakat Malaysia pada ketika ini dalam keadaan pandemik, kemudian dengan kita yang berada di aras ini, tak adalah saya cakap kita berpenyakit, tapi kena sedar diri sebelum ni kita semua berpenyakit. Itu yang saya suka. Kita semua duduk dekat bawah ni, dekat aras lantai ni, kemudian kita sendiri pilih untuk ubah kita punya nasib untuk narik aras tengah. Kita yang bangun, kita yang pilih untuk join PKO, kita yang pilih untuk join Herbalife, kita yang pilih untuk makan semua makanan sihat tu masuk dalam badan kita, dan kita yang pilih untuk sumbatkan semua benda-benda positif dalam kepala kita. Kita buang semua toxicity tu. Toxic semua kita buang. Termasuk toxic positivity. Okay. Jadi dekat sini yang ini paling kaitan yang paling rapat sekali. Saya fikir banyak kali kenapa Tuhan bagi saya baca buku ni dulu. Kenapa tak bagi buku lain? Banyak lagi buku. Kenapa buku ni? Kemudian memang sangat berkait rapat dengan cara kita pilih untuk ubah hidup kita. Dan Arya hari ini memilih untuk ubah hidup dia. Dia tak nak. Sebab dia nak selamatkan adik dia. Dia fikir kalau bukan dia yang pilih untuk ubah, dia nak jadi macam ayah dia ke? Ayah dia tu sebab akhirnya ayah dia tu hanya mempentingkan diri sendiri. Tetapi apabila membaca buku ini disebabkan rentetan ceritanya agak panjang, pace dia agak slow. Pace dia agak slow dan untuk mereka yang tak pernah baca cara penulisan Ultraman mungkin akan rasa macam lambatlah cerita ni. Siapa watak utama dia? Apa sebenarnya nak? Akan rasa macam tu. Jadi saya sarankan baca siri jalanan dulu. Check out siri jalanan dulu baru buku ni Sebab kalau biasa baca fiction, kita akan rasa cerita ni lambat. Tapi kalau dah biasa baca penulisan Ultraman ni akan faham kenapa. Sebab pada pendapat saya buku ini sebenarnya perlu jadi satu buku, dia tak perlu jadi episod pun. Sebab pertengahan cerita dia tu agak lewat untuk kita kenal siapa watak utama dia. Agak sukar untuk kita kenali apa sebenarnya karakter watak utama dia. Sebab karakter dia tu agak tenggelam kerana dia menekankan karakter ayah dia. Kemudian ada banyak lagi kejadian sebenarnya yang berlaku dalam cerita ini. Tapi di setiap separuh cerita tu akan berlaku. Ada satu kisah bunuh diri, jalan lepas sikit ada kisah bunuh diri lagi, jalan lepas sikit ada kisah bunuh diri lagi. Menunjukkan bahawa survival skill tu dia akan tetap akan naik turun. Bila awak tengok orang tu bunuh diri, awak nak buat apa? Awak nak lemah macam dia juga ke ataupun awak pilih untuk ubah hidup awak? Macam kita lah. Perjalanan kita tengok je business of life kita. Dalam perjalanan kita ni memang tak mudah. Kita akan tetap stuck dalam satu tempat. Baik turun berat pun kita akan stuck pada satu tempat. Dan benda tu sebenarnya bukanlah satu benda yang hanya berlaku pada kita. Tidak. Semua orang merasakan benda tu. Kita kena tahu setiap manusia itu memang perjalanannya berbeza. Tapi sebenarnya kita dalam kapal yang sama. Kita duduk dalam bokor ni juga.
Apa kita sedang berlayar dalam kehidupan manusia ini dengan kapal kita sendiri. Tidak semestinya kita perlu, tapi kita kat Malaysia ni kapal yang sama. Kita dalam Herbalife ni kapal yang sama. Tapi kita berlayar dengan cara kita sendiri. Adakah dengan cara tersebut kita pilih untuk karamkan kapal kita sendiri, macam kapal Van der Wijk yang karam tu, ataupun kita pilih untuk teruskan mendayung kapal kita, mungkin tambah enjin dekat belakang kapal kita, mungkin tambah 2-3 orang kayuh sama-sama dengan kita, mungkin juga akhirnya kita ada nakhodah kapal yang hanya berdiri dekat depan dan memerhatikan anak kapal kita buat kerja. So siapa kita di sini, kita yang buat pilihan tersebut. Jadi itu hanya sedikit kupasan tentang episod 1. Jadi saya tak akan bercerita lebih panjang tentang episod 1 lagi. Sebab saya masih tidak puas hati dengan cerita ini dan mengharap lebih daripada seorang Temik Abdullah. Cuma saranan saya bagi yang membaca buku ini, bacalah dengan niat untuk mencari sesuatu. Sebab kalau awak cari, kalau kita minta nak cari, kita kan jumpa benda tu. Okay? Cukup di sini sebelum saya kupas habiskan kejap lagi. Kembali ke Coach Zai. Alhamdulillah, Allah berat sangat rasanya dengan cerita ni. Tentang ego, tentang macam mana kita nak bawa kita punya dalam kapal tu, macam mana kita nak bawa kita punya ni lah. Kalau kita relatekan dengan bisnes kita ni, macam mana kita nak bawa bisnes kita ni? Adakah dengan cara kita nak jadi batu ke? Kita nak jadi Arya ke? Kita nak jadi presiden team ke kan? Okay. So, Ustaz ada apa pertambahan Ustaz? Ada lagi nak share trailer. Saya cakap dulu. Trailer kapal ni. Kapal terakhir. Boleh Ustaz. Ustaz share dulu. Okey, jom kita tengok trailer dia. Meremang bulu roma tengok dia punya trailer kan. Okay, so nak relate kan, macam mana kita nak ubah nasib kita ni? Adakah kita nak duduk di situasi yang sama ke, ataupun kita nak korek potensi dalam diri kita lah, betul tak? Adakah kita nak jadi ego? Adakah dengan ego tu boleh membuatkan kita lebih berjaya? Kita selalu diajar tentang empty your cup kan. Sebesar mana pun, sebanyak mana pun ilmu kita, sentiasa kita kosongkan kita punya cup ni supaya apa ilmu tu boleh masuk. Ada apa-apa tambahan? Maksud nak beli. Busbah maksud kata. Kapal Herbalife lebih sihat berbanding Boko. Betul. Kapal Herbalife lebih sihat, insya-Allah kapal Herbalife lebih sihat kan. Sebab sekarang pun kita berada dalam situasi pandemik ni kan. Tentang macam mana B40 tu nak survive. Macam mana T20 tu pun nak survive pun susah. Macam mana kita N40 ni pun nak survive pun susah. Izzah dah beli siri 1 and 2. Wow, laju. Abang-abang tanya, ada book audio tak Nisa? Setakat ni Iman belum pernah keluarkan book audio. Maafkan saya. Ada lagi. Mungkin abang-abang boleh buat dia punya audio. Boleh rakam. Boleh. Okay. Sebelum kita buka Q&A lepas ni, siapa ada soalan boleh tanya. So saya kupas sedikit lagi sebelum saya habiskan dekat sini. Ada apa soalan? Soalan boleh bertanya directly, tak ada masalah. Okay. Kenapa saya kata cerita ni bukanlah tak best, cerita ni best. Cumanya saya cakap cerita ni slow sikit.
Jadi kalau rasa baru first time nak baca buku, terutama buku Termin Abdullah, saya akan sarankan untuk beli siri Jalanan dahulu. Saya tak nak nanti bila awak baca, awak akan rasa macam tak best pun buku yang Nisa bagi ni. Aduh Nisa ni you je sembang kau main. Okay. Satu yang kita perlu tahu. Okay. Tidak semua buku itu dijadikan mengikut acuan kita. Dan kita juga dilahirkan tidak seperti acuan kita. Kita dilahirkan di dunia ini, Tuhan bagi kita mak ayah yang kita boleh pilih. Tapi Tuhan bagi kita pilihan untuk teruskan hidup kita. Kita memilih untuk naik kapal sebelah ni, macam dikatakan tadi, kita yang pilih untuk naik kapal sebelah ni, kita yang pilih untuk naik kapal TKO ni. Maka apabila kita memilih untuk berada di sini, kita juga memilih untuk teruskan kehidupan kita di sini, atau kita pilih untuk terjun kapal, tinggalkan kapal. Itu semua tetap pada pilihan kita. Jadi siapa yang beli buku ni, pilihan di tangan anda. Jangan risau. Kalau rasa macam nak bincang lagi, kita akan bincang. Saya nak minta izin je minggu depan saya nak review buku kedua. Baru kita tahu sebenarnya apa yang berlaku. Itu je saya nak katakan. Review memang banyak review. Untuk mereka yang sukakan fiction, mereka akan mengatakan buku ni agak slow. Tapi sebab itulah saya tahu kenapa akhirnya buku ini dijadikan 2 buku. Termin ni satu perangai dia tak nak jual buku mahal. Satu buku ni harga RM30, satu lagi pun RM30. Jadi kalau beli combo dapat lagi murah. Okay. Dia tak nak jual buku dia mahal. Sebab tu akhirnya manuskrip ni dia minta untuk beri belah kedua. Walaupun bila kita pembaca fiction ni kita akan rasa macam kenapa cerita ni belah dua? Satu buku dah le. Okay. Kalau satu buku harga dia RM60 sebenarnya masih je boleh dijual. Tapi disebabkan dia tahu target market dia siapa, dia tahu siapa pembaca dia, maka dia katakan di sini dia tak nak orang susah-susah beli buku dia. Dia tahu siapa akan baca buku dia. Itu nilai seorang penulis yang kita perlu hargai. Tak semua penulis ada macam tu. Sebab mostly orang menulis, okay. Yelah dah kaya raya menulis kan. Okay. Jual je lah buku mahal pun orang tak akan beli. Macam tu. Tapi sebabkan dia tahu yang baca buku dia ni anak muda. Yang baru nak tahu tentang hidup. Mereka yang dah tahu hidup, nak lagi tahu, nak melihat sisi yang lain. Macam kita 370 tu bukan apa pun kan. Okay, ada soalan tak? Kita muda lagi tak habis-habis Kak Aisyah ya. Kita lagi ya, kita muda lagi. Betul, kita semua muda ya Allah. Masih muda insyaAllah. Mungkin 45 di Boko tu tak sama dengan 45 kita ni. Betul. Steady, Ustaz 44 steady lagi kan. 45 di Bogor itu digambarkan bahawa rambutnya sudah beruban panjang, jalannya bertongkat. Adakah semua bertongkat? Tidak, kita masih muda, tenang. Ada tak soalan? Biasa cerita lambat kemuncaknya. Ada cerita lambat, betul. Betul, saya tidak menafikan. Insurgent Divergent, mereka duduk dalam kurungan kan, bahagi ikut sektor juga. Tapi diorang ni tak pernah berjumpa sesama sektor lain. Dia tak jumpa. Diorang memang duduk dekat situ saja. Okay? Ada soalan? Tak ada? Ada apa soalan? Okay, sekali lagi buku ini daripada Iman Publication. Dan okay, nak tahu beza buku Iman Publication, dekat belakang ni ada tulis fiction ke bukan fiction. Jadi boleh pilih yang mana. Confuse diorang tangkap ikan dalam boko ke dalam laut. Okay. Pada bab awal dia akan cerita macam mana akhirnya pemburu ni balik daripada laut. Dia balik masuk, lepas tu diorang akan sanitize badan diorang. Semua barulah diorang kembali ke dalam sektor sektor biru tadi. Okay, jadi diorang keluar ni, diorang berenang tau. Diorang tangkap ikan tu, diorang berenang. Dia bukan dia di permukaan dan kemudian berenang dalam laut untuk tangkap hasil ikan. Okay. Belut tu, apa jadi belut tu? Belut tu dalam bokor. Okay. Kalau kita baca buku, dia akan perincikan kawasan rumah macam mana. Dia dikatakan bahawa tingginya sektor tersebut lebih kurang 100 meter. Sekejap, saya ada tanda rupa ni. Rupa tinggi sektor.
Okey, kedudukan, okey, rupa sektor ini tidak terjangkau di akalnya betapa hebatnya kemajuan manusia dahulu sebelum hentaman tahi bintang memusnahkan segalanya. Kiri kanan baru ada 2 blok perumahan setinggi 60 meter. Di dalam keseluruhan ruang tertutup sektor biru ini sahaja terdapat 10 blok perumahan. 10 tingkat bagi setiap blok. 30 petak rumah bagi setiap tingkat dan setiap tingkat dilengkapi dengan satu tandas kongsi. Boleh bayangkan saya ulang lagi sekali. 10 blok perumahan, 10 tingkat setiap satu blok, 30 petak rumah. Rumah diorang semua petak, tak ada perabot langsung, petak sahaja. Dan satu tingkat dilengkapi dengan satu tandas kongsi. Petak rumah itu tidak sebanyak. Dengan petak rumah sebanyak itu masih juga ada manusia yang terpaksa merempat tanpa peruntukan perumahan. Tak semua dapat rumah, yang dapat rumah hanya pemburu sahaja. Sebab tu ada homeless. Sebab pemburu ni diorang bekerja kan. Di kawasan lantai bawah blok perumahan terdapat beberapa blok dan stesen-stesen operasi. Ada kru bekerja di stesen. Semuanya menyumbang tenaga dan kudrat untuk memastikan bokor ini terus terapung dan memelihara manusia. Okey, yang tidak memberi sumbangan macam batu tadi duduk kat lorong. Okey, jadi mereka ada lagi satu section untuk kolam belut tadi. Kolam belut ni dia proses macam kita loji. Sebenarnya kita macam loji air kita tu kan kita proses air bersih kan. Okey, diorang ni dengan belut tu diorang bela dalam masa sama belut tu makan hasil najis tadi. Tapi hanya daripada sektor biru saja. Sektor lain tak makan belut tu. Okey. Pakai PPE, betul. Diorang pakai kalau dari atas, aras atas ke bawah, diorang akan pakai suit. Suit tu melambangkan ikut warna. Tapi diorang kan tak jumpa sesama diorang, tapi diorang punya ketua akan bersidang, tiga sektor ni ketua diorang akan bersidang. Jadi diorang akan pakai suit yang ikut warna badge diorang tadilah. Kalau biru, hijau dengan kuning. So diorang akan pakai suit tu dan dapatkan bekalan oksigen. Diceritakan juga dia punya pemimpin ni, Tuan Yang Suci tu tak pakai suit. Sebab dia kata apa? Sebab nak menunjukkan bahawa dia tidak takut menghadapi penyakit-penyakit yang ada dengan orang-orang di sektor lantai. Menunjukkan bahawa dia dekat dengan rakyatnya. Sebab nak bagi semangat dekat rakyat dia untuk terus hidup, untuk terus survive. Macam tu. Adakah Tuan Yang Suci anti-vax? Kenapa berlaut? Ikan kan ada di laut sebab sumber terhad. Kita tak boleh, beruntungnya kita ketika ini sumber kita terlalu banyak. Resources tu banyak. Kita yang pilih. Nak pilih sumber yang baik atau tidak baik. Tapi diorang sangat-sangat limited. Sumber yang ada itu saja. Ikan tu diorang tak boleh nak makan terus. Bukan macam nelayan ambil lepas tu kita makan kan. Tak. Ikan tu diambil, diproses dan kita yang bekerja di proses tu baru dapat upah. Upah tu adalah bentuk cube-cube tadi tu. Itu saja yang kita boleh makan. Dan cube tu pula ikut catuan. Dia tak bagi ikut banyak. Tidak. Contoh macam kita berniaga untung RM10. RM10 itulah hasil makan hari ni. RM10. Macam tak adil pula Echa. Sebab sebab yang tu berburu susah-susah. Lepas tu diorang hanya boleh dapat cube tu je. Dan diorang hanya makan cube itu sahaja. Diorang tak ada apa nak katakan tak ada bekalan lain. Tak ada sumber makanan lain. Kalau bayangkan yang merempat tu. Macam mana diorang nak dapat makanan? Diorang tak berburu, diorang tak bekerja di stesen-stesen keren diorang kan. Jadi diorang ni tak boleh nak makan pun. Maksud itu cara diorang survive lah. Macam watak utama dia sendiri, macam Arya dia sendiri catu tak banyak yang dia dapat tu. Okay. Betul, saya rasa macam Abang Pai cakap ada unsur politik sikit. Macam dia ada unsur-unsur dia nak sindir sikit lah kot kan. Golongan Betul. Golongan atas ni struggle-nya Allah Akbar. Betul struggle-nya. Okay. Kak Ayu bertanya tentang Mugur. Saya cerita sikit tentang Mugur. Saya tak sebut dalam buku ni. Mugur ini merupakan spesies manusia. Akan tetapi dia telah mengalami satu virus yang diorang miliki. Terkena jangkitan tersebut dan akhirnya merubah mereka ini menjadi ganas. Jadi seolah-olah zombie macam tu. Dan mereka duduk di laut. Apa yang berlaku pada Bokor adalah Mogor ini diorang akan menyerang Bokor dan dinding-dinding kapal tu akan bergegar macam tanah runtuh macam tu. Jadi Mogor ni
Mogor lah. Mogor ni adalah satu ancaman lah, ancaman kepada diorang. Sebab tu dalam Bokor diorang kena cakap, kenapa nak bergaduh sesama sektor hijau, sektor kuning, sektor biru? Kenapa nak bergaduh tentang sumber makanan kita? Sedangkan kita semua tahu musuh kita satu je. Mogor tu, kenapa kita nak bergaduh benda remeh-temeh? Kita manusia terakhir yang hidup dalam dunia ni. Macam kita sekarang, kita tak tahu lagi kan kita akan ada keturunan kan. So kita sekarang ni yang survive, yang pegang steering hidup kita. So kenapa kita nak bergaduh benda yang sia-sia? Kenapa nak bergaduh makanan tu sedap tak sedap? Kenapa nak bergaduh kurus ke gemuk? Padahal kita boleh pilih je benda yang baik. Semua orang nak sihat, semua orang nak jadi bagus. Kenapa mesti nak cakap aku join diet ni bagus, aku join diet ni tak bagus. Aku jadi ni bagus, aku jadi ni tak bagus. Kenapa? Itu yang di dalam Bokor ini ceritakan. Okay? Bokor lah kapal terakhir ni. Okay. Macam cerita Nabi Nuh, Kinzer tu ceritai. Tu yang digambarkan belut tadi tu. Makan hasil najis tu kan. Okay. Sayur ni dalam sektor hijau. Sektor hijau ni dia ada tanaman tau. So dia orang lah yang tanam hasil-hasil tanaman. Diceritakan ketika itu ada satu haiwan yang telah pupus. Nama dia kambing. Jadi diorang ni semua tak pernah tengok kambing. Lagi-lagi yang duduk kat sektor bawahnya, kambing dah pupus masa tu. So waktu yang watak utama cerita tentang kambing ni melalui naskah-naskah lama ada gambar manusia dengan kambing. Jadi digambarkan rumput tu macam sayur ke? Adik dia tanya, rumput tu macam sayur ke? Kenapa kambing mati? Siapa makan kambing? Macam itulah. Okay. Sehari berapa cube? Tak silap saya dalam pack tu, di dalam pack, tak silap saya dalam buku ni dia kata dalam pack tu ada beberapa sahaja. Itu untuk kalau dia tak keluar berburu, katakan Arya ni tak keluar berburu selama sebulan. Itulah sumber dia sebulan. Kurus-kurus lah orang dalam Bokor tu ya? Kalau dalam sektor hijau dan sektor biru ni dia kurus, lepas tu kulit dia orang semua berpenyakit. Sebab dia orang sakit kulit. Okay. Kenapa nak bergaduh keluar rumah, duduk rumah je MCO. Boleh menenangkan pakai boleh ilik. Kalau manusia dalam tu diprogram, tiada pilihan redha je program TKO. Menariknya TKO kita tak pernah sembunyi apa-apa kan. Kita bagi tahu je. Semua benda kita suruh buat, kita bagi tahu. Kenapa kena makan macam ni? Kenapa kena minum macam ni? Kenapa produk ni bagus? Kenapa akhirnya kita ini perlu jadi sihat? Program lain, okey jom join program saya. Sihat. Benda entah yang dalam kaset tu. Saya tak kecam program lain. Saya nak bagi tahu spesifik detail tu macam mana. Jangan salah faham semua. Yelah, kita punya aim satu je, nak sihat kan. Apa-apa saja cara ke arah kesihatan tu terima je lah sebenarnya kan. Betul? Buku ini banyak sangat isu sebenarnya. Saya tak tekankan banyak dekat sini sebab ada buku kedua. Bila ada buku kedua ni saya tahu plot akan berubah. Buku kedua ni baru saya akan nampak siapa kesilapannya. Apa sebenarnya tugas Arya ni? Apakah betul Vuk itu patutnya diagung-agungkan kerana dia merampas ikan segar bawa balik rumah? Adakah silap atau untuk dia melanggar peraturan Bokor? Macam tu. So saya belum berani untuk kupas kerana saya belum habis baca. Okay. Itulah dia. Dalam watak, dalam buku pertama, sebenarnya watak utama dia adalah Arya tersebut. Remaja yang memilih tadi kan untuk selamatkan negara dia, nak selamatkan Bokor ataupun nak selamatkan keluarga dia. Macam tu. Tetapi disebabkan agak lambat, kita kurang melihat watak Arya ni, dia pergerakan bagaimana. Tapi satu yang saya boleh kenal pasti, Alia ini sangat lurus lah. Sebab bagi dia, apa yang telah diajar daripada dia sejak dia kecil, itulah dia. Jadi kalau dia kata segalanya tentang peraturan Bokor tu, kita kena makan macam ni, kita hanya boleh hidup macam ni, kita hanya boleh sembuh kalau macam ni, kita kena survive macam ni. Jadi dia diberi keadaan yang seperti itu, maka dia jadi polos tak, jadi macam lurus orangnya, hanya menerima sahaja. Okay. Bila saya bercakap tentang watak Arya ni, ia mengingatkan saya tentang sesuatu. Selama hari ini kita hanya menerima. Bila kita sumbatkan dalam kepala kita,
bila kita sumbatkan dalam kepala kita benda yang negatif, kita dah tak banyak terima benda positif. Jadi bagi Arya, katakanlah bapak dia tu betul, apa yang bapak dia buat tu betul, dia tak boleh terima benda tu. Sebab yang dalam kepala dia tu, bapak dia tetap salah. Okay, jadi dalam hidup kita, bila kita dah ada satu sudut pandangan, kita rasa inilah dia perkaranya, inilah dia, kita tak nak dah pandang benda lain sebab kita rasa ini dah betul. Okay, kerana apa? Kerana kita ada kebenaran, setiap hari kita percaya pada kebenaran dan kebenaran itu pada pandangan kita sahajalah. Jadi bayangkan daripada kecil kita ajar anak kita fast food is easy to eat. Bagi makan fast food. So anak kita sampai besar pun dia akan suka makan fast food. Sebab tu yang mak ayah dia ajar. Contoh lain, kalau kita ajar anak kita minum shake pada kecil, sampai besar pun dia tak nak air lain, dia nak shake je. Sebab di sini dalam kepincangan isu keluarga yang dialami oleh watak utama, dia tahu ayah dia tu ego. Dia nampak buruk ayah dia. Macam mana ayah dia layan adik dia, hina adik dia macam mana. Sebab tu dia tahu bapak dia buat benda salah. Bapak tak sayang dekat dia. Jadi dia membanding orang luar yang mengagungkan bapak dia sebab bapak dia hebat. Orang luar je nampak bapak dia hebat. Yang tahu kisah asal dia. Sama macam kita. Yang kita tahu apa yang baik untuk hidup kita. Kita tahu makanan yang sihat tu bagus untuk kita. Kita tahu kalau kita ambil sumber-sumber yang cukup. Kita makan hidangan lengkap waktu tengah hari tu. Lengkap, satu pinggan lengkap tu. Ada sayur, ada ikan, ada nasi. Ada cukup semua benda tu ikut meal plan. Kita tahu kita akan kurus. Kita tahu kita akan sihat. Tapi sebab kita merasakan alah tak apalah sikit je, alah tak apalah macam tu kan. Kita yang ada tanggungjawab kat situ. Okay. Cerita ini hanya berkisah kehidupan sukar sahaja ke? Tak ada cinta-cintun, hidup kasih sayang ke? Buku ni ada watak wanita ke dalam sukar-sukar ni? Watak batu tadi, antara watak batu itu adalah Niha. Niha itu seorang wanita yang umur 45 tadi. Niha tak 45, bukan. Niha lebih berusia pada tu. Okay. Kisah cinta dalam buku pertama mengisahkan tentang adik-beradik saja. Tentang bagaimana Arya ini ambil keputusan untuk ubah nasib dia sebab dia sayang adik dia. Okay. Dalam sejenis penyakit yang adik dia alami, adik tak boleh berjalan tau. Penyakit kulit adik dia amat teruk. Adik tak boleh berjalan. Dan kedua adik dia dulu survive sampai umur 2 tahun. Tapi adik dia yang Ana ni survive sampai umur 5 tahun. Jadi sebab tu dia yakin yang Ana ni akan sembuh. So dia nak sembuhkan Ana tu untuk terus survive. Macam tu. Apa lagi? Kalau kisah cinta lah. Tapi dalam buku kedua berkemungkinan akan ada watak wanita. Sebab dalam buku pertama dia gambarkan watak wanita itu anak kepada Tuan Yang Suci. Anak kedua Tuan Yang Suci tu adalah perempuan. Usianya sebaya dengan Arya ni. Arya ni lelaki jangan salah faham. Okay, Arya ni lelaki dan watak perempuan yang digambarkan dekat sini ada tentang wakil kedua ni perempuan sebaya macam Arya. Ada satu scene tu dia terpandang Arya, dia tertarik dengan anak mata Arya yang berwarna kelabu. Warna kelabu kot. Ada lelaki. Waktu saya baca pun saya ingat dia perempuan. Lepas tu bila dia cerita tentang perkasanya Arya itu, barulah saya tahu rupanya dia lelaki. Sebab dia pemburu kan. Adik dia perempuan. Adik dia perempuan. Arya ni perempuan. Arya ni perempuan. Adik dia Ana. Okay, mungkin dalam buku kedua ada kot. Saya belum baca lagi so saya tak berani nak bercakap tentang watak cinta-cintun ke tidak. Sebab bagi saya dia polos. Jadi saya rasa mungkin kalau dia bercinta pun macam ala-ala cinta monyet macam tu lah. Tak tahulah. Okay. Muda lagi kan? Muda. Baru apa? 16. Penekanan dia bukan tentang cinta lah. Penekanan dia tentang survival. Betul, survival. Ada satu tema kita panggil sebagai dystopia. Dystopia world. Itu tema sebenarnya buku ini. So kalau saya dah habis baca buku kedua, insyaAllah saya boleh kupas sebelum kita terlupa tentang kisah kita ni. Tapi kita bersambunglah nanti. Okay, ada soalan lagi? Kesepitan kehidupan perjalanan hidup yang sukar tanggungjawab adik-beradik. Betul. Kak Zahada ni apa? Dah ringkaskan. Dia
Tak habis sebenarnya. Ada sesuatu tragedi yang berlaku. Saya tak ceritakan di sini. Kena baca. Trik saya. Ada sesuatu yang berlaku. Saya tak berceritakan apa sebenarnya berlaku dalam sektor tu kan. Tadi saya cakap tentang politik. Saya tak sentuh isu tu. Isu tu yang akhirnya membawa Arya ni ke arah setengah. Diberi kuota penyembuhan. Diberi peluang untuk melihat dunia yang satu lagi. Dan berkenalan dengan watak perempuan yang korang tanya wujud tak tu. Okay. So dia ada dalam buku nombor 2. Saya tak baca. Adegan sweet-sweet. Ada jugalah. Dia macam nanti dikatakan bersahabat dengan Vanessa. Dalam buku kedua ni bersahabat dengan Vanessa. Vanessa cantik ke? Cantik. Digambarkan dalam buku pertama, Vanessa ini rambutnya ikal mayang berwarna merah. Jujur sangat Echa, jujur sangat. Ya, saya tak sempat nak tengok skrin untuk baca. Okay. Tapi saya lagi cantik lah. Itu je lah. Disclaimer di sini. Macam biasa. Ada yang dah add to cart dah bukunya. Lepas ni kita tengok berapa ramai yang add status yang dah add to cart buku tu sebab tak sabar. Ataupun sebab rasa geram, Echa tak cerita habis. Sampai ada yang tak boleh tidur dan ni Ustaz cakap kan. Bersambung episod 2. Cerita lagi. InsyaAllah kita akan bersambung lagi. Ada apa-apa soalan? Nak tanya lagi? Kita ni tentang fiction je kan? Fiction je. Fiction saja. Jangan risau. Fiction saja. Tidak ada kaitan dengan Tapi hidup. tetap juga boleh relatekan dengan kehidupan kita lah kan. Sangat-sangat boleh relate lah. Bila kalau review buku kedua ni semua nak tanya Vanessa tu siapa? Korang ni memang suka cinta-cinta ke? Allahu Akbar. Betul Abang Faz bawa minggu lepas panggung pecah panggung. Panggung pecah panggung ramai. Sebab kita cinta. Kan? Okay. Saya lebih suka cinta manusia lah. Kalau saya bercakap tentang cinta sesama berlainan jantina ni susah sikit. Saya tak bercinta sangat-sangat. Jadi saya tak pandai nak bercerita. Kapal tenggelam pun tak habis baca. Okey, tak ada soalan kot. Mungkin boleh balik. Ustaz ada tambahan apa-apa Ustaz? Tak ada. Okey, faham sangatlah tu dengan cerita ni. Okey, nanti kalau ada soalan peribadi yang macam tak nak tanya kat sini, nak WhatsApp ni tak boleh, tak ada masalah. Boleh PM dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, dekat WhatsApp pun boleh. InsyaAllah selagi mana saya mampu jawab, saya jawab lah. Kita boleh discuss. Jangan risau. Benda boleh buat bincang. Mungkin Nisa boleh suggestkan mana-mana buku yang kena tepat dengan situasi orang tu kan. Betul. Okay. Thank you very much. Kita cantik. Tunggu buku sampai je lah. Nak baca. Ibu pantang banyak masa nak baca ya. Bagus. Saya suka semangat Kak Fiza. Semua buku saya review, semua dia check out. Subhanallah. Saya tak ada apa pun. Saya cuma macam nak share je. Minggu lepas beli buku Tenggelamnya Commander yang Abang Faz share tu kan. Itulah kalau 10 kali kita buat program ni, 10 buku dah Fiza ambil. Dia etiket lah. Dia check out. Sebab niat kami buat book review ni sekadar nak tambahkan nak encourage orang membaca je. Lepas tu kita boleh share dengan pengalaman kita boleh relatekan dengan program kita. Kenapa kita nak kena betulkan cara pemikiran kita. Okay, kadang-kadang kita ni walaupun naik train pun boleh terlepas landasan dia. Apatah lagi dalam kehidupan ni. Dia macam tu lah. Abang Faz ke apa nak tambah ke? Abang Jack ke? Apa nak tanya Bang Faz? Bang Faz dah baca tak? Apa nak tanya Bang Faz lah? Rasanya tadi nampak Bang Faz pakai baju biru. Semangat ni join. sebab gambar biru kan. Betul. Saya bukan remaja lagi. Bang Faz, kita remaja Bang Faz. Jangan kantoi kan. Saya tak ada buku tu tapi saya tengok review daripada ramai peminat buku tu. Saya rasa penulisan Timmy ni something yang
yang kita kena baca dengan berfikiran luar kotak sebenarnya, sebab bahasa dia dan juga penulisan dan juga bacaan dia, kita kena betul-betul faham apa sebenarnya cara dia nak sampaikan kan. Sebab kalau kita baca betul-betul yang ada buku, kalau kita suka sesuatu buku tu, kita kena pastikan apa sebenarnya yang kita suka dalam pembacaan kita untuk pastikan pembacaan tu sampai dengan jiwa kita sebenarnya. Tapi Timi ni bagi saya dia memang penulis Malaysia yang sangat luar biasa sebab dia ada peminat dia sendiri. Kalau tadi Nisa cakap penulis dia punya peminat dia memang terlampau taksub dengan penulisan dia, dan memang antara bila dia keluarkan satu buku tu habis sangat amazing sebenarnya. Dia punya buku ni dia dikeluarkan pada MCO kan Nisa rasanya? Betul bulan lepas. Pada bulan lepas kan. So saat kita tengah struggle buku dia keluar dan buku penerbitan dia sangat pengeluaran dia sangat meletup time tu. So sangat amazing lah. Dan kalau saya lihat kebanyakannya memang kebanyakan adalah pelajar universiti, pelajar remaja yang saya rasa golongan ni yang membeli buku dia ni adalah golongan-golongan yang luar biasa sebenarnya. Sebab diorang mencari sesuatu buku yang penulisan yang penulis dia tu sendiri pun sangat luar biasa. So itulah penulisan Timi ni kalau saya lihat, sebab saya lebih suka penulis yang daripada kisah dia, daripada kita boleh jadikan dia sebagai realisme yang dalam kehidupan objek tu tadi. Tapi kisah dia memang luar biasa. Kalau Nisa punya penceritaan tadi kan, daripada video start share tu pun wording dia tu nampak sampai bila kita ada pilihan, sebenarnya benda tu macam wow, dia punya word dia cantik je. Kan dia ada cakap dalam video tu, kita mesti terus hidup untuk kita mesti terus hidup untuk harapan di masa hadapan. So benda tu sebenarnya yang penting dia bila kita baca, kita olah dalam bentuk kehidupan kita, life kita. So itulah sebenarnya bacaan. Apa yang kita baca tu macam kita relate kan, life aku macam ni, apa yang berlaku sekarang kan. Macam banyaklah kalau pembacaan tu tadi, karya yang kita baca tu sesuatu yang memang dekat dengan kita relatekan dengan kehidupan. Itulah sebenarnya cara untuk kita membaca sesuatu buku tu kan. Bukannya walaupun rasa macam memang buku ni macam baca first page dia macam dah mengantuk, dah tidur je lah kan. So tapi kalau kita sebab saya faham buku ni macam kalau ada yang baca buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk tu sendiri, kalau baru page berapa, apa dia cakap, bahasa ni tak faham. Susah nak faham. Kan. Serius, saya tahu ramai yang beli tapi bahasa yang digunakan pun memang kita perlu faham betul-betul. Tu that's why saya sendiri pun kalau baca yang untuk Tenggelam Kapal Van der Wijk tu, saya Google juga Kamus Indonesia untuk fahamkan benda tu. So sebenarnya bagusnya kita baca sesuatu yang luar daripada kotak kita tu adalah untuk membina pemikiran kita. Dia akan membina sesuatu dalam jati diri dalam diri kita dan dia membuka minda kita. So macam Kak Ayu tadi dia kata anak Kak Ayu ada buku tu. So saya kata wow, amazing. Buku siapa yang ada buku dia memang hebat. Memang dia adalah seseorang yang luar biasa. So dia ambil buku Temi tu. So bukannya semua orang nak baca buku tu. Kalau orang yang lebih straightforward, dia baca je buku-buku macam komik-komik biasa, buku-buku yang biasa sampai terus ke hati kita. Macam Cinderella, kita baca kisah yang Snow White, happy macam best baca kisah tu. Saya sendiri pun suka baca cerita anak saya tu. Kan? So macam yang lebih senang, kalaulah kita nak mula bacaan sebenarnya, kita mulakan dengan macam Kak Ayu juga kot, ada travelog yang reality story yang memang diceritakan jam pada live dia travel dia, banyak buku tu. Tapi kalau memang rasa nak luar kotak, buku-buku macam Temi ni kan antara dia. Banyak lagi buku-buku novel, kalau kat saya punya banyak list kat sini. Itulah kata pilih buku yang apa kita minat, yang kita sukalah, baru kita akan faham.
Itulah penambahan saya insya-Allah. Baik. Kalau macam Temen ni, sebab Abang Faz kan suka baca travelog kan, tu saya sarankan untuk semua orang baca siri jalanan dulu. Saya tak sarankan untuk baca fiction. Cuma sebab saya tak ada buku tu, saya tak boleh nak review kat sini. So untuk saya cuma nak kenalkan Temen Abdullah, kita ada anak Malaysia yang sangat hebat. Beliau sangat muda, dah jadi jutawan. Sebab jual buku. Tak, sebenarnya sebab dia jual lukisan dan buku. Tapi saya memandang dia sangat hebat lah, sebab dia merasa kesusahan bagaimana dia survive seorang kat London tanpa bantuan daripada keluarga dia, sebab dia fikir dengan ijazah tu dia perlukan nak cari ilmu ni, dia sanggup survive kat sana. So memang kena baca siri jalanan untuk tahu bagaimana Temen ni akhirnya dia boleh ubah nasib hidup dia. Dia punya part time tu dia melukis dekat tepi jalan je, sebab tu nama dia pelukis jalanan. Dia memang menulis kat jalan. Lepas tu dia pakai kasut yang sama warna coklat. Satu hari kawan dia pinjam, best friend dia Ahmad tu pinjam, jadi budak kelas dia tegur, Ahmad kau punya pelukis jalanan tu. Padahal sebenarnya dia, sebab Ahmad tu pakai kasut tu, satu universiti dia kenal pelukis jalanan tu adalah Ahmad. Macam tu sekali twist hidup dia, banyak. Kalau nak baca penulisan Temen ni lah, boleh baca siri jalanan. Jangan gopoh nak cari semua tenang, baca sikit-sikit. Itu nama dia membaca kan. Itulah, saya rasa bila kita membaca ni, apa pemahaman kita sendiri sebenarnya. Betul tak? Macam mana cara kita bawa diri kita masuk ke dalam buku tu. Kadang-kadang tu kena dengan apa yang kita lalui, betul tak? Okay, seorang tua di kaki gunung, buku legend yang cikgu saya suruh saya baca. Apa kata minggu depan Abang Apai pula yang review buku? Nak dengar. Seorang tua di kaki gunung ni. Dah gelak besar dah Abang Apai. Abang Apai, seorang tua di kaki gunung ni apa tu, buku sastra Melayu kan? Ya, betul. Cikgu saya yang suruh dia kupas benda ni sebab saya kelas sains. Jadi dia mengajar bahasa Malaysia. Jadi dia ngajarlah buku ni. Jadi dia tafsirkan buku ni. Saya tak pernah melihat buku ni daripada segi bagaimana membaca buku tu dan di mana peak dia, di mana climax suatu buku tu. Jadi dia ajar daripada situ guru ni kan. Jadi kita fahamlah. Jadi bila Abang Faz cerita ada buku yang fiction, ada buku yang travelog, ada buku-buku yang menunjukkan kisah-kisah kebenaran. Jadi benda-benda ni kita nak tengok. Bila saya baca buku tu saya nak tengok peak. Tapi saya bila belajar membaca buku ni, salah satu ketika saya nak belajar bahasa Inggeris, makcik saya dia banyak beli buku Miles and Bourne. Ni semuanya cerita buku cinta tau. Jadi that's the way that we start off dengan bahasa Inggeris lah. Saya belajar bahasa Inggeris pada buku. Walaupun terpaksa ada dictionary di sebelah kan. Kita masa tu tak reti. Jadi kita perlukan dictionary untuk tengok apa bahasa-bahasa yang ada. Tapi itulah, kadang-kadang buku cinta ni dia semangat lebih sikit nak membaca kan. So, tapi sekarang ni saya lebih kepada buku yang membina, PDT lah. Personal Development Training, ada buku-buku yang tengah saya baca ni dah The Power of Subconscious Mind. Buku ni bagus. Hebat. Betul. Nantilah bolehlah kita saya dah habis baca, sekarang kita review buku tu. Patut Ustaz ada petik kata nak suruh Abang Apai pun buat review. Saya setuju sangat-sangat lah kan. Selain daripada Nisa, selain daripada Abang Faz, siapa-siapa lagi yang volunteer untuk nak review, kita galakkan. Kita welcome kan. Sebab ramai sangat nak dengar sebenarnya. Okey, itu saja share daripada saya. Terima kasih Abang Apai. Nanti tolong share library Abang Apai dengan saya. Boleh. Saya nak tahu library je. Saya memang pantang kalau orang baca buku. Banyak buku PDT. Saya banyak buku PDT. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey dah. Saya rasa dah tak ada apa-apa soalan, dah tak ada apa-apa. Kita boleh tutup dah kot Ustaz. Boleh ke? So kita back to Ustaz semula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Coach Zai, terima kasih kepada Nisa, terima kasih kepada yang kongsi idea dan respon, Bang Faz dan juga Bang Apai, dan kepada semua 40 lebih tadi yang berkongsi di ruang maya dan di ruang chat. Baik, jadi Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih kepada Zai yang initiate kita punya program book review ni, dan memang saya lama dah mengimpikan supaya ada satu program
di kalangan kita yang boleh memupuk minat membaca. Itu dia punya main point and in mind dia. Ramai orang tak suka membaca, ramai orang tolong bacakan boleh. Dia tengok gambar iklan, promosi botol, cuba cerita apa botol ni kan, apa macam mana dia punya tu kelayakan, benda tu terang-terang ada kat situ. Tapi sebab suruh orang baca, jadi kita nak memupuk, membaca tu, minat membaca dengan kita cerita apa benda yang ada dalam kehidupan kita tentang buku kan. Kalau tak percaya, nak baca label dekat beli makanan pun malas. Tapi sebab kita punya topik ada topik label, barulah kita membaca kan, baru dah tengok kalori dia berapa dia punya keperluan dia punya portion kan. Maknanya kita nak memupuk minat membaca. Bila tadi Echa terang pasal buku ni ada banyak kategori, yes. Saya pun suka membaca, tapi saya tak suka baca buku cinta, saya tak suka baca, itu kita lah masing-masing punya baca buku yang kita suka. Saya ada juga baca buku travelog semua, tapi baca-baca malas lah macam tu kan. Tapi kalau baca buku yang membina, pada saya buku saya yang saya suka sekarang ni, label saya buku PDT lah macam Bapai. Mungkin kerana umur ke kan. Sebab tadi pun baru tengok pasal The Four Quadrant dan Build an Empire. Saya rasa saya order buku tu dekat Amazon. Harga RM30 je, tapi bila convert dengan Malaysia RM150, ambil kau. Kan rasa macam wow, something to share. Sebab berkaitan dengan hidup kita, hidup saya lah. Kemana apa yang impian kita nak pergi lepas ni? Kan macam saya kan. Macam ni Echa sebut lah. Buku ni betul menarik minat dan kita kaitkan dengan kehidupan. Macam saya pun sama juga buku tu. Kita nak build an empire. Empire apa yang aku nak bina ni? Macam mana yang aku nak buat lah macam tu. Contohnya kan. Jadi buku ni sebenarnya rahsia dia kepada dia tinggal 41 orang. Halo, Assalamualaikum. Rahsia kehidupan banyak dalam buku. Siapa nak berjaya, siapa yang nak hidup dia bahagia, siapa yang nak hidup dia selesa dan best, banyak baca buku. Dan buku yang pertama, yang best, Al-Quran lah. Sebab tu ayat pertama yang turun, Iqra. Bacalah, malaikat peluk Nabi. Iqra. Kan, malaikat Rasulullah SAW tak tahu, tak reti nak baca kan. Sampailah 3 kali, Iqra. Barulah Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, khalaq. Suruh baca. Sebab tu kita buat kelas ngaji. Sebab nak berjaya, membaca. Bukti berjaya bila Maksud sendiri eksekutif presiden kita ada dalam ni malam ni. Terima kasih Maksud sudi masuk kan. Bayangkan semayang asar, Coach Nick suruh buat review. Blur tak tahu nak buat apa. Dia call atas kelas sejadah, ustaz ni kita buat baca Quran nak, tadabbur Quran nak, kelas ngaji nak. On Maksud. Kena saya pun dah fikir, mak dah pesan. Loh awak nak pencen, awak nak buat kerja apa? Awak jangan berhenti mengajar agama tu. Saya kata baik mak. Sebab saya ikut cakap mak. Sebab tu Allah bagi tepek 50,000 sebulan, hari ni Allah dah bagi 50,000 sebulan. Dulu saya tepek 20,000 sebulan, benda tu luar kotak. Luar daripada pemikiran, letak 20,000 sebulan kat situ kan, kat dinding. 6 bulan Allah bagi. Kemudian, ni cerita benar lah, cerita benar. Apabila kita membaca, rupanya the power of visualization kan. Macam mana kita menggunakan thoughts. Bila start baca buku The Science of Getting Rich, jadi kena baca buku-buku tu yang membina PDT lah. Sebab benda tu semua sains. Kan bagaimana kehidupan kita ni bermula dengan kita dah capai sebelum kita capai. Contohlah yang jadi presiden tim. Zai dah capai sebelum dia capai. Di belakang dia. Sebab dia pegang benda tu. Hari-hari dia nampak. Jadi attitude presiden tim. Apa aku nak buat apa aku nak suggest hari ni attitude dia mendahului dia. Kan? Sebab kita membaca. Sebab kita dah visualize. Aku nak apa. Jadi benda tu jelas pada dia. Kan, itu contoh dalam kehidupan kita. Aku nak kurus. Duduk dalam grup yang kurus. Duduk dalam TKO. Duduk dalam program apa pun yang kita ada sekarang. Online coaching. Duduk dengan Herbalife. Tapi kalau kita duduk dengan geng melantap. Ataupun kita duduk dengan geng hari-hari masak tak jadi. Confirm hari-hari masak tak jadi. Walaupun masakan tu hari-hari kita nak masak. Kan? Sebab dengan siapa kita duduk. Dengan siapa kita bersama. Jadi cukup itulah komen saya sebagai penutupan. Saya pun dah order buku Berdiam Empire. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Rahsia kehidupan betul ada dalam buku. Sebab itu Jim Rohn, dan saya recommend kepada yang malas nak membaca, boleh dengar audiobook. Saya suka foto rumput kat luar, tempat kayu bersikap, saya akan pasang audiobook lah. Audiobook Jim Rohn, macam Bapak juga suka dengar audiobook. Sebab audiobook ni orang bacakan untuk kita. Dulu tak reti ada audiobook Rupanya audiobook tu 4 jam, 3 jam, kita boleh habis satu buku. Kan? Kalau driving yang jauh, siapa yang bermusafir, contohlah daripada Elmina ke Taipei kan, contohlah kan. Orang tu tak ada dalam ni kan. Boleh pasang 3 jam tu, 2 jam setengah pergi perjalanan tu kan, settle satu buku. Nanti kita buat perkongsian dalam ni kan. Bum Jack contohnya, contohlah cerita.
Kita boleh kongsi macam-macam. Jadi jangan lupa besok, hari ni hari Sabtu, besok hari timbangan, ingatkan kita timbangan. Kemudian ingatkan pasal promosi, kita ada 4 hari lagi sebelum kita tutup kita punya TKO Julai. Dan yang the best, bersedia untuk masuk camp booster. Sebab camp booster power. Kami duduk dalam camp booster tu melejak daripada awal tadi. Mak Ngah, pengetua, Didi, dia punya penyelaras dengan penyelaras grafik. Masya Allah, tabarakallah. Memang best booster kali ni. Dan ceritakan pada tim kita, siapa yang tak join booster, dia lah orang yang paling tertinggal nanti lepas ni. Sebab orang cerita pasal batu, orang cerita pasal kemah, orang cerita pasal camp lekat, kita terlepas cerita-cerita tu semua. Jadi jangan lepaskan peluang anda dan just be the best. This is the best platform dalam hidup kita. Bayangkan melengkapi. Kita ada fizikal, kita ada pengisian minda, kita ada pengisian rohani, dan program macam ni yang kita nak cari duduk dalam kehidupan kita. Dan hari ni kita belajar sebagai student, sebagai pelajar, sebagai orang yang menyertai. One day kita kena create event ni untuk kita stay. Cuba macam saya dulu nak join program kurus sebab saya nak kurus. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, bila Allah dah bagi, macam mana cara saya nak stay? Program dah habis, tamat. Contoh program Kevin Zahari saya join kan. Program yang dulu-dulu dah join. Kelab dah habis, dah tutup. Tapi macam mana cara saya nak stay? Kalau saya kembali kepada asal, kan, saya dapat balik kehidupan asal saya, gemuk balik lah. Confirm. Itu mentor saya cakap, Jay Chow. Apabila kita meninggalkan apa yang kita buat, kita akan menghilangkan apa yang kita dah dapat selama ni. Kita buat, kita dapat turun berat, tapi bila kita tinggalkan, kita naik balik berat, kita dapat balik kehidupan kita yang lama. Sebab kita amalkan kehidupan yang lama. Jadi, now kita belajar untuk stay in the circle dan kita be proaktif untuk contribute. Dan cara untuk kita berjaya ialah contribute. The more you contribute, the more you grow. Contribute. Thank you Nisa, thank you Bang Faz. Lepas ni saya nak menantikan ramai lagi di kalangan kita ni yang boleh menulis kat ruang chat apa saja aktiviti, apa saja kelebihan dan yang kekuatan yang anda ada, just share dan kita akan upkan bila masa yang sesuai. Dan nantikan 30 hari bulan nanti Bang Jai dan juga Didi akan berkongsi dalam OBC. Menggantikan Bang Faz. Bang Faz dia sibuk settle kat Audi. Tak apa, no problem. Take your time. Jadi lepas ni kita menantikan siapa lagi yang boleh ke depan. Sila maju ke depan, berikan apa saja kelebihan yang ada. Wallahualam. Jadi sebagai penutupnya, jom kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya nak pasang lagu penutup kita iaitu Meraih Bintang, fokus satu titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo. Oh oh oh. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita menang berprestasi. This good. Kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas. Kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi. Kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas. Kita galang sportivitas. Oh, oh, oh.
sana. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.